Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalam ala al-mab'us rahmatan lil alamin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Pelajari kita dalam kitab Penawar bagi Hati. Ubat, penawar, penyembuh bagi hati kita yang tak sihat. Hati kita sakit. Bila sakit hati, maka rusaklah segala-segala hal lain. Penyakit lain banyak masuk. Orang panggil virus mudah masuk bila antibody tidak kuat. Antibody iman kita duduk di mana? Duduk di hati. Itu dia panggil antibody, dia panggil. Istilah orang-orang perubatan sekarang. Muka surat 5. Kitab yang pertama pada menyatakan segala anggota yang 7. Anggota yang 7 ni, apa dia anggota kita 7 tu? Tengok dalam muka surat 4 kita dah sebut dah. Mata, telinga, lidah, perut, faraj, 2 tangan, 2 kaki. Jadi 7 anggota ni, anggota 7. Hak ni memain peranan yang besar dalam menyelamatkan manusia atau menghancurkan manusia di akhirat nanti dan juga di dunia. Ada padanya 7 pasal. Dalam kitab yang pertama ni ada 7 pasal. Pasal yang pertama pada menyatakan mata. Jadi perbincangan kita pada kali ini ialah tentang mata kita. Ketahui olehmu bahawasanya mata engkau itu menjadikan dia oleh Allah Subhanahu Wa Taala bagi engkau kerana beberapa faedah. Allah Ta'ala buat mata ni untuk apa? Ada faedah dia yang bangsa akhirat dan bangsa dunia. Faedah yang pertama di dunia kita hidup hari ni, dan faedahnya yang kedua faedah di akhirat. Kita nak tengok dua-dua faedah. Kalau berfungsi faedah dunia saja, akhirat tak berfaedah, rugi. Maka setengah daripada segala faedahnya yang akhirat. Jadi faedah mata ni untuk akhirat. Apa dia faedah dia? Tanda situ yang pertama, memandang kepada langit dan matahari dan bulan dan bintang dan lainnya. Faedah yang pertama, kita tengok langit tinggi, matahari panas cerah, bulan cerah, cuma tak panas. Bintang jadi pedomai orang berjalan. Apa lagi? Gunung kanan semua sebenarnya. Laut. Apa ni segala makhluk Allah Ta'ala yang hebat-hebat. Tujuan apa kita tengok? Manusia hari ni ramai yang tengok benda-benda yang cantik ni. Tapi tujuan untuk apa? Untuk ambil gambar. Ambil gambar, tayar sana tayar sini, cantiknya. Tapi kita sebagai orang mukmin dengan mata kita ni untuk apa? Supaya berdalil engkau dengan dia atas adanya Allah Subhanahu Wa Taala, dan atas keesaannya dan atas kuasanya. Tujuan mata kita ni, kita tengok pada Allah Taala, ciptaan Allah Taala ni yang hebat-hebat ni untuk apa? Supaya kita jadikan dia dalil adanya pencipta. Tak menasabah. Kalau orang ni punya akal yang baik, otak yang waras, tak menasabah dia kata langit yang begini besar, bumi yang begitu luas, laut yang begitu dalam, tak ada siapa buat. Menasabah tak menasabah? Tak menasabah. Jadi bila itulah hati nurani manusia akan mengakui adanya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi dalil ada Allah Taala duduk di mana? Duduk di situ. Dan setengah daripadanya, tanda. Dan setengah daripadanya itu nombor 2. Jadi kita kena letak nombor sendirilah. Sebab cara penulisan kitab zaman dulu, dia tak ada nombor. Kitab kita ni hebat dah ni. Ada ada perenggang, ada koma, ada titik dah. Jadi kira baru dah ni. Yang kedua, dan setengah daripadanya melihat akan Quran. Tujuan apa kita nak ada mata? Nak tengok Al-Quran. Tengok untuk apa? Tujuan apa kita tengok Quran? Tujuannya nak baca. Kalau tengok Quran saja, bertengok Quran, pergi kedai tengok Quran, lawa Quran ni, ada faedah? Tak ada faedah. Lawa saja beli, buat balik baca, barulah ada faedah. Kalau setakat lawa ya, tak ada faedah gitu.
Yang ketiga, dan melihat akan jalan ke masjid. Tujuan kita nak suruh mata kita ni ada faedah untuk akhirat, jalan pergi masjid. Dan kepada tempat menuntut ilmu. Mana ada orang kuliah, di mana ada orang mengajar, di mana ada orang ceramah, mata kita tolong kita tunjuk jalan nak pergi ke tempat itu. Ini faedah-faedah ni di antara faedah untuk akhirat. Banyak lagi lah. Mata ni kita boleh tengok segala benda, tengok makhluk lain, tengok apa benda, tengok hayawan, tengok benda ni. Kita semua yang bawa syukur kepada Allah SWT. Tengok orang sakit, kita sihat, kita syukur. Tengok orang lain apa ni, kaya, kita miskin, kita sabar. Jadi tengok segala benda. Dalam tilikan kita ni, dalam apa ni, penelitian kita ni, biarlah ada faedah, biar ada sebabnya. Kalau setakat tengok saja, tak mikir, orang panggil orang ni tak ada faedah. Serupa lembu tengok benda-benda je. Tak kena ngak makan dah. Itu pertama. Yang kedua tanda situ faedah dunia. Faedah untuk dunia pula. Dan setengah daripada faedahnya yang bangsa dunia. Jadi faedah mata ni di dunia ni untuk apa? Iaitulah melihat perusahaan engkau. Kerja buat kita ni, kita tengok dengan apa? Tengok dengan mata. Maka ini faedahnya klik pada kehidupan kita dunia. Dan melepaskan engkau daripada segala yang menyakiti. Dengan ada mata, tak terbolah, kita dapat menyelamatkan kita daripada benda-benda yang bahaya. Seperti jatuh dalam lubang, jatuh dalam gaung, jatuh dalam apa saja. Dan belaga, apa makna belaga tu? Accident, bertembung, tepuh dia, jalan tak ada mata, tepuh dia, tepuh orang, tepuh segala langgar. Itu dia panggil faedah dunia. Faedah tak faedah mata ni? Faedah kita tengok orang-orang yang Allah Ta'ala tak beri mata kepada dia. Orang buta, mata ada tapi tak ada penglihatan, tak ada, tak nampak apa-apa. Sedih tak sedih dia? Susah dia nak jalan, kena orang tarik. Nak pergi sendiri tak boleh. Jadi itu dia panggil sudah ada kelemahannya orang tak ada mata. Jadi sedar tak sedar kita, faedah mata ni besar. Untuk akhiratnya ada, untuk dunianya ada. Maka apa peranan kita tentang mata? Dan bermula mensyukurkan mata itu. Tengok, mensyukurkan mata. Kita nak syukur nikmat mata Allah Ta'ala beri kepada kita ni. Maka apa tanda kita syukur? Nak terima kasih. Ya Allah, saya terima kasih kepada Allah kerana beri mata kepada saya. Apa cara kita terima kasih? Memelihara daripadanya tiap-tiap melihat yang haram. Terima kasih Allah Ta'ala beri mata kepada kita, jangan tengok benda haram. Itu tanda terima kasih. Tak payah tulis surat kepada Allah, tulis surat kepada Tuhanku yang Maha Mulia, terima kasih kerana beri mata. Ada orang buat lagi tu? Ada orang tak puk dia panggil. Kerja apa lagi ni? Jadi Tuhan ni terima kasih. Tanda kita terima kasih kepada mata kita ni, pada Allah Ta'ala yang beri mata, syukur kita jangan melihat benda yang haram. Seperti melihat perempuan yang lain daripada isterinya dan sahayanya, tulis itu hambanya. Sahayanya mana hambanya, dan mahramnya. Letak baris. Mahramnya iaitulah orang-orang keluarga yang terdekat dengan dia. Tengok mak dia, tengok adik-beradik dia, tengok mak saudara dia, itu tak apa kita tengok. Jadi tanda kita syukur Allah Ta'ala apa dia? Jangan tengok benda haram. Jangan tengok perempuan-perempuan yang ajnabi, yang tidak halal, yang apa ni, lain daripada isterinya, lain daripada hamba dia, dan lain daripada mahramnya. Mahramnya orang yang haram nikah dengan dia. Itu makna mahram. Apa arti mahram? Orang yang haram nikah dengan kita. Siapa dia? Siapa orang haram nikah? Ibu, nenek, lagi tok ye, mak saudara, anak saudara, adik-beradik, itu semua dipanggil mahram. Mahram. Dan seperti melihat akan muda beliau. Siapa dia muda beliau ni? Orang kanak-kanak ni. Kanak-kanak yang apa ni? Orang panggil apa ni? Kanak-kanak. Budak-budak lah. Yang tak ada janggut lagi, tak ada misal lagi tu, dia panggil muda beliau. Jadi tengok, setengah orang ni minat ke budak-budak, laki-laki.
Tak minat kau orang perempuan, ada lagi. Dan seperti melihat akan aurat laki-laki. Tengok aurat laki-laki. Aurat laki-laki ni, di mana aurat kita? Di antara pusat dengan lutut. Dah. Tak seduk kira lah bahan ada pandangan tu pandangan ni, tak payah. Kita ambil yang asal kita ni di antara pusat dengan lutut. Jadi kalau kamu ni pergi duk main, pergi tengok orang main, ataupun kita sendiri nak main bola, nak main apa pakar, buka aurat. Itu haram tengok aurat orang tu. Itu jangan ingat baik-baik. Jangan duk tengok aurat. Maka lazimkan olehmu akan memelihara mata engkau. Maka sentiasalah pelihara, jaga mata kita daripada memandang kepada benda-benda yang haram. Kerana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim wa yahfazu furujahum. Dzalika azka lahum. Innallaha khabirum bima yasna'un. Tengok nombor 1 di bawah, di nota kaki dia panggil tu. Surah Surah An-Nur ayat 30. Rakam tu maknanya bilangan ayat yang ke-30. Artinya bersabda olehmu. Jadi bermula lepas pada artinya letak kurungnya situ. Itu maksudnya, maksud ayat itu. Qul, katakanlah. Sabdakan oleh kamu, ya Rasulullah, bagi sekalian orang yang beriman. Bagi tahu apa pada orang beriman? Pejamkan oleh kamu akan mata kamu. Tunduk mata kamu. Pejam itu maksudnya tunduk. Kalau pejam jalan langgar orang pula. Tundukkan mata kamu daripada barang yang tiada harus bagi kamu melihatnya. Nascaya memejam oleh mereka itu akan segala mata mereka itu. Jadi Allah Ta'ala perintah supaya Nabi bagi tahu, suruh kita tunduk pandangan kita. Kalau tengok orang-orang yang tak baik, bukan mahram kita, tunduk mata, jangan tengok dia. Ini masalah hari ni, kita duk tengok gambar dalam TV, dalam khabar. Orang tengok TV ni memang nak tengok. Lepas tu pelakon-pelakon dia mahram kita ke tu? Makcik kita pelakon tu. Tak tutup auratnya dengan janguknya, dengan lengkapnya. Maka bila kita tengok pada orang itu sudah dikira tengok orang-orang yang ajnabi, orang-orang yang tidak halal dengan kita. Jadi maka itu sudah dikira maksiat. Itu arahan yang pertama, tunduk mata. Dan suruh olehmu akan mereka itu dengan memelihara faraj mereka. Tak bagilah faraj. Faraj mereka makna kemaluan mereka. Tengok, jangan tengok kemaluan. Suruh jaga mereka akan kemaluan mereka. Bila Allah Ta'ala perintah macam ni, Nabi kita perintah macam ni, nascaya orang-orang yang beriman itu memelihara mereka itu akan segala faraj mereka itu daripada barang yang haram dikerjakan dengan dia. Jadi orang-orang mukmin jaga faraj dia. Jangan apa ni, tidak melakukan zina, tidak melakukan perkara-perkara yang mungkar. Dan yang demikian memelihara faraj dan mata tadi, itu lebih baik bagi mereka itu. Bahawasanya Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin yang mengerjakan mereka itu akan dia. Semacam dengan yang zahirnya. Jadi Allah Ta'ala tahu hak batin, hak tersembunyi sama dengan hak zahir. Bagi ilmu Allah Ta'ala, orang ni buat benda tersembunyi dengan benda zahir sama ya bagi Tuhan. Bagi kita makhluk ni sama tu sama? Tak sama. Kita tengok yang zahir je, yang batin nampak tak nampak? Tak nampak. Jadi pasal itulah kita boleh sembunyi daripada makhluk. Tapi ingat, kita tak boleh sembunyi daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Habislah terjemahan dan huraian ayat, tafsir ayat sekat tu. Sakat zahirnya itu. Maka membalas dia akan mereka itu atasnya. Jadi dia campur semua ni. Terjemahan ni dia campur di antara terjemahan ayat dengan huraian ayat. Jadi insya-Allah taala ana akan usahakan kita ini kita tahqiq semula, susun terjemahan dengan huraiannya dan huraian syarah Abu Anas kepada penawar bagi hati ini kita akan syarah melalui apa yang kita hurai di sini dan juga akan bertulis insya-Allah. Pengajaran ayat itu apa dia?
Tanda kat tepi itu pengajar ayat. Ada pada ayat ini, maknanya terdapat dalam ayat yang kita baca ini, ayat 30 dari surah An-Nur ini. Surah An-Nur yang kita belajar ini, kebanyakannya dalam ayat An-Nur ini, ayat-ayat yang menyuruh tentang adab, peraturan hidup. Kita dengan sama-sama kita dengan keluarga dan lain-lainnya, memang cukup cantik lah. Cukup cantik. Tafsir surah An-Nur ini patut sangat dipelajari dan dihurai secara terperinci maksudnya. Ada pada ayat ini, maknanya terdapat dalam ayat ini mengajar kelakuan yang baik dan memberitahu dan menakutkan. Jadi ayat yang 30 ni ada peraturan-peraturan, ada peringatan dan ada amaran kepada kita daripada melakukannya benda-benda yang tidak baik. Cuba kita lihat tanda situ. Maka ada pun mengajar adab. Jadi pengajaran ayat yang pertama dalam ayat yang kita baca ini, iaitulah tentang adab. Apa dia adab yang kita belajar? Maka firman Allah Taala, "Qul lil mu'minina yaghuddu min absarihim." Sabda olehmu bagi sekalian yang beriman, nascaya memejamkan mereka itu akan segala mata mereka itu daripada barang yang tiada halal memandang kepadanya. Jadi ayat tadi qul lil mu'minin itu sakat tu yaghuddu min absarihim. Jadi apa dia pengajaran dia? Dan dengan ini perkataan qul, arahan Allah Ta'ala ini menyuruh Allah Ta'ala akan hambanya dengan berkelakuan yang baik. Allah Ta'ala minta supaya kita berkelakuan baik, beradab sopan. Adab sopan yang adab yang mulia. Apa dia kelakuan baik itu? Iaitu memelihara matanya daripada melihat yang haram. Mata kita pelihara daripada tengok benda-benda yang tak baik. Dan memelihara kemaluannya daripada yang tiada halal dikerjakan dengan dia. Dua perkara. Maka wajib atas sekalian hamba. Hamba itu makna kita lah. Hamba Allah Ta'ala ni. Menjunjung perintah Tuhannya, wajib kita ikut arahan Allah Ta'ala ini. Dan jika tiada tak ikut arahan, nascaya adalah ia jahat perangai. Allahu Akbar. Dan patut ia dimurkai dan diseksa. Patut tak patut? Patut. Allah Ta'ala bagi peringatan kepada kita. Tiba-tiba kita langgar undang-undang, tak ikut peraturan, maka orang ni berhak untuk diseksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi pengajaran yang kedua, dan adapun Allah Ta'ala beritahu dalam firman-Nya, yaghuddu min absarihim, tu bermula mereka demikian memejamkan mata dan memelihara para itu lebih membersihkan dan lebih menambahkan bagi mereka itu. Apa Allah Ta'ala sebut dalam ayat ini? Allah Ta'ala memberitahu dengan ini perkataan. Jadi bahasa-bahasa lama. Jadi Allah Ta'ala beritahu, beri peringatan dengan firman-Nya ini atas bahawasanya memejamkan mata dan memelihara faraj itu keduanya sebab bagi membersihkan hati daripada segala dosa dan sebab bagi membanyakkan pekerjaan kebajikan. Tengok sini. Dua perkara. Yang pertama, tunduk pandangan. Yang kedua, jaga faraj. Ini dua perkara ni kalau orang ni buat, orang laksanakan dia, maka menjadi sebab untuk bersih hati. Betul tak betul? Sangat betul. Sebab apa hati kita ni kotor? Sebab mata tak tunduk. Duk tengok maksiat, tengok benda mungkar. Bila kita tengok benda mungkar, hati kita ni akan dititik dengan titik hitam. Tengok mungkar, titik. Akhir sekali hati kita berselaput, yang menyebabkan cahaya iman nak masuk tak boleh. Tertudung hati dia. Itu dipanggil ran. Berkarak, berdaki. Itu di antara dan adapun. Dan adapun makna huraya yang ketiga dalam ayat ini. Dan adapun menakutkan. Menakutkan. Maka firman Allah Ta'ala, bahwasanya Allah sangat mengetahui akan yang batin. Mana menakutkannya? Innallaha khabirum bima yasna'un. Allah Ta'ala tahu semua apa yang kamu buat. Jadi ayat ni seolah-olah amaran. Kamu jangan buat benda mungkar. Kamu jangan buat benda tak baik. Aku tahu. Itu dia panggil amaran. Jadi macam kita ni lah. Kalau kita duduk dia kita buat benda tak baik, tiba-tiba ayah kita beritahu, bagi isyarat. Kamu pergi mana
Semalam tak ada di rumah. Ayah tahu mau gimana. Berasa malam nak pergi tak pergi? Tak pergi dah. Warak dah malam ni. Tidur awal lagi. Jadi Allah Ta'ala beri peringatan kepada innallaha khabirum bima yasnaun. Tengok ayat ni cukup pelik tuan-tuan. Muslimin dan muslimat. Bila Tuhan larang suruh kita tunduk pandangan. Satu. Yang kedua suruh jaga faraj. Pandangnya jaga faraj. Mu ni aku beri kawalan. Mana kawalan dia? Innallaha khabirum bima yasnaun. Allah Ta'ala mengetahui, tahu semua perbuatanmu. Jadi ada kawalan tak ada kawalan? Ada. Bila kita merasai, menjiwai bahawa Allah Ta'ala tahu apa yang kita buat, maka kita akan tunduk pandangan kita. Faraj kita akan jaga. InsyaAllah Ta'ala kita akan selamat. Jadi maka bahawa Allah Ta'ala sangat mengetahui akan batin barang yang mengerjakan kamu dengan dia, seperti mengetahui ia akan zahirnya, maka selagi akan membalas ia akan dia. Jika ada ia yang baik, nescaya membalas ia dengan pahala dan kesenangan dan syurga. Dan jika ada ia kejahatan, maka membalas ia dengan seksa dan api neraka, wal iyazubillah. Dan firman Allah Ta'ala, ya'lamu kha'inatal ayuni wa ma tukhfis sudur. Tengok ayat ini nombor 1 di bawah. Nombor 1 di bawah tu suratul Ghafir. Surah apa tu? Surah Ghafir ayat 19. Tanda rakam tu maknanya bilangan ayat 19. Tanda betul-betul ni pelajar-pelajar kita ni, pelajar tua, pelajar muda, mudah-mudahan dengan kita bertalaqi, kita belajar tanda apa yang dihuraikan di sini, kamu boleh balik nanti mengajar pula orang kampung. Tak nak mengajar orang kampung pun boleh balik tengok pula rumah apa yang kita mengaji malam ni. Ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur. Artinya mengetahui oleh Allah Ta'ala akan khianat segala mata. Allahu Akbar. Tuhan tahu belakang mata mu khianat, Tuhan tahu. Iaitu mencuri oleh mata itu akan memandang kepada yang diharamkan. Tahu mata mencuri? Mata kita ni dikira mencuri bila dia tengok benda tak baik. Sebagaimana tangan mencuri bila dia pergi ambil barang-barang orang. Tangan mencuri, kaki mencuri bila dia jalan pergi maksiat. Mata juga dikira mencuri bila dia tengok, memandang kepada benda-benda yang tak baik. Allahu Akbar. Dan mengetahui ia akan barang yang menyembunyi oleh segala hati-hati, daripada cita-cita mengerjakan kejahatan dan cita-cita mengerjakan kebaikan. Jadi Allah Ta'ala, wa ma tukhfis sudur, Allah Ta'ala tahu semua benda yang kita berhajat. Bercita-cita nak buat baik, Tuhan tahu. Bercita-cita nak buat tak baik, Allah Ta'ala tahu. Tahu semua dia. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia kata apa? Innan nazara ila mahasinil mar'ati sahmun masmumun min sihami iblis. Faman tarakaha azaqahu Allah Ta'ala ta'ma ibadatin tasurruhu. Jadi ini hadis ini diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam bahawa artinya bahawasanya memandang kepada tempat elok daripada tubuh perempuan. Maknanya kita tengok kepada kecantikan seorang perempuan ni. Tengok muka lawa, tengok punggung tonggek contohnya. Tengok keni lutut, muncul merah macam apa dia? Merah ni. Macam muncul tiung. Tak apa kenal budak-budak ni. Macam punggung beruk waktu dia turun minyak tu. Tidak beruk waktu turun minyak merah nyala ni. Lagu tu lah. Marah orang tenor ayam ni. Jadi duk tengok ke kecantikan orang perempuan ni. Apa jadi? Seperti anak panah yang beracun. Jadi setan panah orang ni duk tilik ke perempuan ni seperti anak panah yang beracun daripada anak panah iblis. Kalau panah saja kena orang sakit tak sakit? Sakit. Tapi kalau panah tu ada racun lagi, mati terus kali. Mati tak mati? Mati. Pada sangat segera membinasakan. Anak panah beracun ni sangat segera membinasakan orang yang kena. Maka siapa yang meninggalkan dia, tak tengok, mari orang perempuan depan tunduk mata.
Allahu Akbar. Hebat orang ni. Hebat ke tak hebat? Mana ada. Lagi camik, lagi lawa orang, lagi jangok, lagi nak tengok dah. Orang yang meninggalkan dia, tak tengok benda maksiat mungkar ini kerana takut akan Allah Ta'ala, nascaya Allah Ta'ala memperasakan dia. Allah Ta'ala memberi rasa dalam hati dia tu akan kesedapan, kelazatan amal ibadat. Ia menyukakan akan dia. Allahu Akbar. Jadi hari ni kita tahu dah. Tahu tak tahu? Pasal apa kita ni ibadat malas? Malah ke tak rajin ibadat? Buat juga, tapi tak berapa manis. Orang suruh berzikir lepas maya, pakat buah. Itu tanda tak manis tu. Tanda tidak manis ibadat. Orang suruh semaya sunat, tak semaya, itu tanda tidak manis. Suruh puasa ni, tanya hari ni hari lagi tinggal. Ini tak manis ibadat. Sebab apa tak manis ibadat? Sebab mata tu tidak jaga. Ini punca. Kalau tuan-tuan tanya punca berapa penyakit, ditanya doktor pakar, doktor apa pun, tak manis ibadat ni, jawabnya kerana mata tu tidak tunduk, duk tengok benda haram. La ilaha illallah. Berat ke tak berat? Berat penyakit ni. Hari ni tuan-tuan muslimin dan muslimat, cukup berat kita. Ini kalau beli hak jenis beli sak khabar. Beli sak khabar, nak tengok tu berita. Bila pilihan raya. Tak? Tu yang sibuk kita je. Hari ni pilihan raya situ. Lorak cakap pilihan raya. Nak tengok apa dia berlaku. Hak berita tu tak ada masalah lah berita. Tapi sebelah berita tu gambar-gambar moci-moci. Apa hak jenis apa saat itu? Jenis keni lutut, jenis apa saat itu? Kilik kita pun tengok sekali. Lawak kalah dia ni. Tu mula tu. Bila lawak kalah tu, maknanya sudah masuk dah dalam hati kita. Kotor. Hati dia jadi gelap. Tak manis ibadat. Jadi siapa dia nak manis ibadat, pejam mata dia. Berat hari ni. Berat ke tak berat? Sangat berat jadi tengok ni, syekh kita ni dia takhrij hadis. Dia takhrij hadis, cuma dia tak ayat hukumnya. Dia kata hadis ini menceritakan ini hadis. Yani meriwayatkan hadis ini oleh Al-Hakim. Oleh siapa? Oleh Al-Hakim daripada Huzaifah radhiyallahu taala anhu, dan menghukumkan ia akan sanadnya dengan sahih. Jadi kata Al-Iraqi dalam takhrij kita Ihya Ulumuddin, dia kata apa? Akhrajahul Hakim wa sahhaha isnadahu min hadis Huzaifah. Jadi itu dia panggil Hakim telah mentasihkan hadis ini, hadis innan nazara ila mahasil mar'ati ini. Hakim telah mentasihkan dia. Walau macam mana pun, ada juga sebagian ulama lain mengatakan hadis ini lemah dari sudut sanadnya, wallahu taala alam. Tapi bagi apa yang anda faham daripada pengarang kita ini mengambil hadis ini tak sini, sebab hadis ini telah ditasihkan oleh Al-Hakim rahimahullahu taala. Kita tak bincang sini tentang bagaimana manhaj Imam Al-Hakim Abu Abdullah. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tengok hadis lain pula. Likulli ibni Adam hazzuhu minaz zina. Tanda. Baca baik baris tu, kalau tak jelas tanda. Likulli ibni Adam hazzuhu minaz zina. Fal aynani tazniyan wa zinahuma an-nazar wa zinahuma an-nazar. Tak baris itu, letak koma itu. Barulah kita boleh baca dengan betul. Wal yadani tazniyani wa zinahumal batshu. Tak koma itu pula. War rijlani tazniyan wa zinahumal mashyu. Wal famu yazni wa zinahu taqbil. Wal qalbu yahummu wa yusaddiqu zalikal farju aw yukazzibuhu. Wal qalbu yahummu wa yusaddiqu zalikal farju aw yukazzibuhu. Jadi dia kata apa tadi? Artinya ada bagi tiap-tiap manusia itu bahagiannya daripada zina. Na'udzubillah. Nabi kata ada dalam diri manusia ni bahagian yang akan melakukan zina. La ilaha illallah. Zina tu apa dia huraya dia? Maka zina mata, dua mata itu berzina keduanya. Mata boleh berzina. Zina dengan apa? Dan zina keduanya memandang kepada barang yang haram yang tiada harus dipandang. Jadi bila mata tengok benda tak halal,
maka mata telah dikira berzina. Allahu Akbar. Dan kedua tangannya itu berzina. Dan zina keduanya, zina kedua tangan itu apa dia? Menamparkan akan yang dilarang menamparnya. Batsu mana tapau ya, pukul orang, ambil benda orang yang itu dia panggil zina, zina tangan. Dan kedua kaki berzina keduanya. Kaki juga berzina. Macam mana zina kaki? Dan zina keduanya berjalan kepada tempat yang haram berjalan kepadanya. Allahu Akbar. Zina juga kaki kita. Dan bermula-mula itu berzina, ya. Dan zinanya itu mengkucuk akan yang tiada mengkucuk. Mana mencium akan yang tiada halal dikucuk. Jadi kucuk tu zina dalam mulut. Dan bermula hati itu berkehendak, ya, yang mencita-cita. Hati itu berangan-angan, bercita-cita nak buat benda tu, buat benda ni, dan membenarkan akademikan itu oleh faraj. Jadi kalau berlaku sungguh zina faraj, maka seluruh apa yang ada anggota tadi semuanya dikira berzina, dengan bahawa mengerjakan ia akan zina itu atau mendustakan akan dia. Jadi kalau tak berlaku zina sungguh, maka hati kita, faraj kita telah mendustakan perasaan hati itu nak buat benda ni tapi tak jadi. Jadi kena jagalah. Dengan bahawa tertegak ia daripadanya. Jadi tanda letak dalam kurungan itu menceritakan akan hadis ini, yakni meriwayatkan akan hadis ini oleh Imam Muslim. Imam Muslim riwayat. Jadi kita tahulah hadis ini sahih atau dhaif. Bila sebut Imam Muslim, maka hadis itu sahih. Ataupun Imam Bukhari, maka hadis itu sahih. Hadis ini riwayat Muslim dan Al-Baihaqi. Jadi hadis riwayat Imam Al-Baihaqi. Jadi lafaz yang ada dalam kitab kita ni lafaz daripada As-Sunan Al-Kubra lil Imam Baihaqi. Tulis itu lafaznya daripada Al-Baihaqi. Hadis ini diriwayat daripada siapa? Daripada Sayyidina Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu. Tanda situ Abu Hurairah nama apa? Abdul Rahman bin Sakhrin. Kalau orang sebut nama Abu Hurairah, nama apa dia? Abdul Rahman bin Sakhrin. Tandalah di kitab tu baru ingat. Lepas ni tanya pula tak ingat. Dia panggil Abu gitu ya. Dan ada pada hadis ini menunjuki ia atas bahawasanya asal bagi segala faraj, zina faraj itu mata. Jadi nak kesimpulan apa yang dibuat oleh Tuan Syekh kita ni, bahawasanya berlakunya zina faraj itu bermula di mana? Mula di mana? Mula di mata. Betul ke tidak? Betul sangatlah. Karena itulah kata di Syauqi, penyair Ahmad Syauqi, dia kata nazratun fabtisamatun fakalamun fasalamun fakalamun faliqaun. Dia kata nazratun, tengok syair dia, nazratun fabtisamatun fasalamun fakalamun faliqa. Mula-mula nazrah, tengok dulu. Lepas tengok senyum. Orang sekarang ni sudah tulis mesti kita ni bersopan satu senyum. Jangan ada senyum kau orang tak kalau senyum kau orang perempuan macam-macam lagi senyum kau orang pula kau nak balik pula. Walau nak tanya je jawab dia tak. Pukul berapa awak ni? Dia panggil orang, dia panggil kalau orang kita Kelantan ni mudah gelenyar orang kita ni. Nak mudah nak senyum kau orang. Jangan. Jadi nazratun fabtisam, senyum. Lepas pada senyum fasalam, wisalam pula. Assalamualaikum. Lepas wisalam fa kalam, cakap. Lepas kalam fa mau'idun, ambil tarikh. Lepas tu liqa, jumpa. Lepas jumpa tahu anu. Itulah mula start je. Lah ni kalau kita tulis syair zaman moden lagu lain pula. SSM tun. Tidak SMS mula-mula. Lepas tu enggak apa pula. Lepas Facebook un. Lepas tu mari, dia mari tu penyakit zaman moden. Mula-mula SMS, lepas tu main Facebook, lepas tu main jumpa. Lepas jumpa pak tahu anak pun. Gitu dah. Jadi nak buat syair ni payah juga. Tapi syair itu memang ada sungguh. Betul apa yang dikata ni. Bermula segala punca maksiat perzinaan itu mari daripada mana? Mari daripada mata dulu. Tengok. Lepas pada tu gilah tempat-tempat lain. Dan hendaklah menilik engkau kepada segala anggota engkau. Kita tiliklah apa anggota yang kita ada ini. Dan apa pekerjaan yang patut ia. Jadi kita tengok anggota kita hak patut buat apa. Dan akan apa pekerjaan yang dinanti-nanti baginya. Mungkin buat apa. Tengok si anggota kita ni apa tugasnya. Maka memelihara engkau akan segala anggota engkau itu sebagai pelihara yang patut padanya dengan pekerjaan yang dinanti baginya itu.
Maka jika pekerjaan itu sangat besar, nascaya engkau pelihara anggota itu dengan pelihara yang bersangatan. Jadi kita tengoklah tugas kita apa dia. Mata kita guna mata kita ni untuk berfikir, untuk tengok makhluk Allah Subhanahu wa taala. Jadi semua benda tu ada apa ni? Ada kedudukannya, ada tempatnya yang sesuai. Maka bermula kaki itu adalah dinanti-nanti baginya akan berjalan di dalam kebun syurga dan mahliganya. Kita kira kaki kita ni biar boleh bawa kita ke syurga. Dan adapun tangan itu, maka dinanti-nanti baginya mencapai buah-buahan syurga. Dia tangan kita ni, tangannya boleh kutip buah-buah syurga. Dan minumannya seperti itulah segala anggota yang lain. Jadi anggota yang lain pun lagu tu jugalah. Maka mata hanya sanya ia kerana memandang kepada zat Allah Ta'ala dalam syurga yang tiada menyerupai kelakuan melihat yang baru. Dan tiada ada dalam negeri dunia dan tidak ada dalam negeri akhirat nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Tuhan itu. Jadi kita kena ingatlah, nikmat yang paling besar dalam syurga nikmat apa? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, bila manusia ni buat baik, masuk dalam syurga. Tangan duduk kutip buah-buah syurga, makan sedapnya ya Allah. Tak ada ulat, tak ada apa ni. Tak payah basuh, lazat je. Kaki pula duduk berjalan dalam syurga ni, Allah suka tengok. Sungai-sungai mengalir. Tengah-tengah duduk suka macam ni, Allah Ta'ala berfirman, waladaina mazid. Aku ada tambahan lebih daripada tu lagi. Syurga ni jangan duduk mikir dengan kepala otak kita. Nabi kata, mala ainun ra'at wala uzunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Syurga hak Tuhan nak bagi kita ni tak pernah mata tengok, tak pernah telinga dengar, tak pernah khayal dalam kepala. Hak kita duk mikir syurga aku esok 5 tekak. Tak jadi lagu tu. Bukan lagu tu cara dia. Comel lagi daripada tu lagi. Jadi tengah-tengah duduk milik syurga yang begini besar, Allah Ta'ala kata berfirman, waladaina mazid, aku ada tambahan lebih daripada tu lagi. Apa dia tambahan itu? Iaitulah memandang kepada wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kita ni kata apa? Dan tiada dalam akhirat, tidak ada dalam dunia nikmat yang lebih besar daripada nikmat melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bila kita duduk dalam syurga, insya-Allah taala kita doa semua, ya Allah, jadikanlah kami ini ahli syurga, jadilah kami ini hamba-hamba Engkau yang dapat memandang wajah-Mu pada dalam syurga nanti, insya-Allah taala. Doa banyak-banyak. Allah berilah kita ni termasuk di kalangan orang yang boleh lihat Allah, boleh memandang pada Allah, wajah Allah Ta'ala yang sangat mulia itu. Maka patut sangat bagi mata yang dinanti baginya akan sebesar-besar nikmat. Nikmat mata ni besar nikmat yang akan diberi pada kita. Apa dia? Bahawa dipelihara akan dia dengan sehingga-hingganya, dengan sesungguh-sungguhnya. Jaga sungguh mata kita ni, pelihara betul-betul, dan dimuliakan dia sehabis-habis mulia. Muliakanlah mata dengan sebenar-benarnya, dan bahawa tiada dikotor. Tulis payah nak baca tu, nak pergi baca doktor berat kita. Kaf ta wa ra. Apa dia tu? Baca doktor kok budak-budak lah ni. Tulis dikotor. Tulis tepi tu. Kita baca lagu lain ke? Lagi makna dia. Tiada dikotor dengan dia dengan memandang akan yang haram. Jadi kita tahu dah. Tugas mata yang paling besar sekali, menanti tugas mata ni apa dia? Mata nak tengok Allah, nak memandang kepada wajah Allah Ta'ala yang sangat mulia dalam syurga nanti, pada hari akhirat nanti. Maka oleh itu peliharalah mata kita, jagalah mata kita, jangan kita kotori mata kita dengan duk tengok benda-benda mungkar, benda-benda maksiat, benda-benda yang tidak baik. Maka kerana tugas dia sangat besar, iaitulah nak memandang pada wajah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam. Tamatlah pasal yang pertama yang kita belajar malam ini, iaitulah tentang mata. Jadi nak jaga mata ni senang ke payah? Payah jaga mata ni. Tak payah macam mana? Semua benda hari ni terbuka belaka, terdedah habis. Zaman dunia terbuka ni terbuka habis. Orang kita nak pergi beli, moci jual, tak tutup aurat. Pergi pejabat kawin hak jaga kaunter pejabat, tak tutup aurat. Mana saja kita pergi hari ni, tengok saja aurat orang. Free, murah ya. Murah ni aurat orang ni tak tutup habis dah. Allahu akbar. Jadi pasal yang kedua
pada menyatakan telinga. InsyaAllah ta'ala kita akan sambung 4 telinga ini bila? Pada majlis kita yang akan datang, insyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.